Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di siaran Musa Channel. Kita baru-baru ini dikejutkan di Washington, iaitu pelakon yang terkenal, siapa nak kenal, dengan Black Panther. Dunia kita dikejutkan kematian Black Panther pada baru-baru ini, dan beliau masih berusia dalam lingkungan 40-an. Beliau dikesan menghadapi kanser kolon, dan kanser kolon yang menyebabkan kematian pada Black Panther. Black Panther mengidap penyakit kanser kolon dikesan pada tahun 2016 dan hari ini pada tahun 2020, 16, 17, 18, 19, 20 dan 5 tahun sebenarnya beliau menghadapi kanser kolon. Agak lama lah, 5 tahun, dan baru-baru ni Black Panther disahkan meninggal disebabkan oleh kanser kolon. Pada hari ini kita akan berbincang ataupun kita tengok sedikit apakah sebenarnya kanser kolon ni, dan apakah sebenarnya tanda-tanda kanser kolon, dan apakah punca, dan macam manakah cara kita untuk mencegah kanser kolon. Kanser kolon ni dia merupakan kanser yang berada di bahagian usus besar. Okey. Di mana usus besar, kalau kanser kolon tu, kalau kita tengok di bahagian perut kita, banyak usus sebenarnya, usus kecil, usus besar. Dan kanser kolon ni sebenarnya dia terjadi di bahagian akhir sekali, di usus besar, di bahagian akhir sekali yang dekat dengan usus pencernaan. Sebenarnya di peringkat permulaan, kanser kolon ni sebenarnya dia terbentuk daripada sel-sel yang tidak aktif. Itu je pun. Sel-sel yang tidak aktif di dalam usus kita, dia terbentuk sedikit, yang sel tidak aktif dia terbentuk, dan dia membentuk bonjolan, dan bonjolan ni dia disebut sebagai polip di bahagian usus besar. Kalau kita tengok usus besar kita ada satu benjolan kecil. Dia disebut di peringkat awal dia dikenali sebagai polip. Sebenarnya polip ni di peringkat permulaan, di peringkat awal sebenarnya dia tiada apa-apa masalah ataupun dia tidaklah sangat berbahaya di peringkat awal. Polip itu tadi akan bertukar menjadi kanser jika tidak dirawat. Apabila setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dia akan bertukar menjadi kanser. Kajian para doktor, lelaki sebenarnya lebih berisiko mendapat kanser kolon berbanding wanita. 60% lelaki yang berpotensi untuk mendapat kanser kolon, dan wanita sebanyak 40% untuk mendapat kanser kolon. Maka sebenarnya punca kanser kolon ini terjadi. Apa sebenarnya punca kanser kolon ini terbentuk? Sebenarnya kanser kolon ini terbentuk apabila peningkatan umur. Apabila umur mencapai umur 40-an, maknanya risiko untuk mendapat kanser kolon akan meningkat. Mana sejarah ataupun history family yang pernah menghidap penyakit kanser kolon dan mempunyai ataupun pernah mendapat rawatan X-ray ataupun radiasi di bahagian usus, itu pun boleh menyumbang kepada risiko untuk mendapat penyakit kanser kolon.
alkohol. Apabila seseorang yang terlampau heavy minum alkohol, dia sebenarnya mempunyai risiko yang amat tinggi untuk mendapat kanser kolon. Mungkin tidak pada awal umur. Mungkin dia akan memberi kesan 40-an ataupun 50-an. Juga smoker ataupun merokok. Orang yang merokok terlalu heavy juga mempunyai risiko yang tinggi untuk mendapat kanser kolon. Obesity, iaitu berat badan, dan juga kurang bersenam juga menyumbang kepada punca berlakunya kanser kolon. Dan juga obesity, terlalu obesity juga menyumbang kepada berlakunya kanser kolon. Itu adalah punca ataupun kenapa terjadinya kanser kolon itu kepada orang pada zaman sekarang. Tanda-tanda jika seseorang itu mendapat kanser kolon, apakah tanda-tanda yang dia ni memang penghidap ataupun menghidap penyakit kanser kolon? Tingkat permulaan ataupun di stage yang pertama, apabila penghidap kanser kolon ni, yang pertama sekali yang kita dapat kesan apabila dia membuang najis besar. Najis besar tu mengandungi darah, pendarahan di bahagian dubur, dan juga sembelit yang berpanjangan, maknanya 2-3 minggu, sebulan, 2 bulan, maknanya sembelit dia panjang. Dan juga ceret-beret. Orang normal ceret-beret paling lama pun dalam 2 hari, 3 hari. Tetapi penyakit yang pengidap penyakit kanser kolon ni, dia punya ceret-beret lama, paling lama pun dalam 3-4 minggu, sebulan, 2 bulan. Itu adalah kesan daripada kanser kolon. Pengidap kanser kolon ni, dia merasa perut dia sentiasa tidak rasa selesa. Maknanya ada macam masuk angin dalam jangka masa yang panjang juga. Dan juga yang paling ketara adalah hilang berat badan secara drastik, secara cepat. Kalau kita diet, kita sebulan, 3 bulan, 4 bulan baru kita nampak penurunan berat badan. Tapi tidak, kalau pengidap kanser kolon ni, dia memberi kesan yang paling cepat untuk dia kasih turun berat badan. Yang paling ketara adalah apabila rasa lemas ataupun letih yang berpanjangan. Kita makan vitamin, kita makan supply, semua vitamin kita makan gula pun kita masih rasa letih dan lemas. Jadi kalau ada tanda-tanda yang seperti tadi itu, segera untuk kita ke hospital untuk kita cek sama ada kita menghidap kanser kolon kah atau tidak. Kita dengar kanser kolon ni, kita pun takut. Kita pun terfikir, macam manakah cara untuk kita mencegah atau untuk kita mengelak daripada kanser kolon ni? Kurang-kurangnya kita mencegah ataupun kita merawat sebelum kita terkena. Lebih baik daripada kita terkena baru kita berubat. Okey, apakah cara-cara kita mencegah? Sekali adalah kita membuat pemeriksaan di hospital. Kalau kita tahu family kita ada history ataupun pernah terkena kanser kolon, umur kita 45 tahun, kita pergi hospital. Walaupun kita ni bukan pengidap, kita pun tiada tanda-tanda tadi tu, kita pergi hospital, kita minta cek, tiada masalah. Kita minta cek sama ada kita ni pengidap, kita ada kanser kolon ataupun tidak. Kalau seandainya tiada family ataupun saudara mara kita yang tiada suatu orang pun pernah mengalami kanser kolon, apabila umur kita 50-an, ini adalah peningkatan usia. Apabila peningkatan usia juga membawa risiko kepada terjadinya kanser kolon. Umur kita mencapai 50-an, kita pergi hospital untuk kita cek kita punya kanser kolon. Adakah tiada? Kita cek. Umur kita 50, kita minta cek. Tiada apa-apa masalah. Yang penting kita cek. Yang penting, cara untuk kita mencegah daripada kanser kolon ni, kita selalu bersenam. Bersenam tu dapat mengurangkan berat badan. Apabila berat badan kita kurang, kita dapat mengurangkan risiko untuk kita mendapat kanser kolon. Juga kita jaga pemakanan untuk usus kita. Makanan yang untuk usus kita. Sebenarnya makanan-makanan yang berkhasiat untuk usus kita adalah seperti sayur-sayuran, bijiran, apa lagi? Buah-buahan, daging ataupun ayam yang tanpa lemak. Itu adalah antara makanan-makanan yang berkhasiat ataupun penting untuk usus kita.